Sir, as a gentle reminder, 325 million is not enough for 5 years. Yang amat berhormat Datuk Seri, apabila MCA berjuang untuk pendidikan bahasa ibunda, selain daripada sebab-sebab nilai budaya itu sendiri, dia adalah kerana potensi ekonomi yang dimiliki. Kebangkitan ekonomi China sebagai kuasa ekonomi dunia yang kedua terbesar telah menjadikan Mandarin sebagai bahasa dengan nilai ekonomi yang tinggi. Nilai dagangan kita dengan negara-negara yang bertutur dalam bahasa Malaysia merangkumi 20% daripada nilai keseluruhan dagangan kita. Maka kalau kita berhasrat untuk melonjakkan lagi angka tersebut, kita perlu melatih lebih ramai rakyat Malaysia yang menguasai bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan juga bahasa Mandarin. Ingin saya tegaskan di sini, MCA tidak pernah melihat pendidikan Cina kerana sentimen perkauman. Dalam tempoh 5 tahun yang akan datang, jumlah pelajar baru akan bertambah sebanyak 60,000 dan akan terdapat juga keperluan kepada pembinaan sekolah baru dan juga untuk menempatkan semula sekolah-sekolah yang sedia ada pada lokasi yang lebih sesuai. So dalam konteks ini, kami juga memerlukan bantuan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya juga ingin mengucap ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri yang telah bersetuju secara prinsipnya ke atas permintaan MCA bahawa di setiap kawasan pendapatan baru yang memiliki jumlah rumah 3,000 unit ke atas, yang mana majoritinya adalah penghuninya adalah masyarakat Cina, maka perlu ada peruntukan wajib untuk menyediakan kawasan tanah bagi membangunkan sekolah jenis kebangsaan Cina. Thank you, sir, for making this possible. Satu lagi berita baik yang ingin saya berkongsi bersama dengan perwakilan dan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini ialah semua bil utility di semua sekolah Cina, baik bantuan atau bantuan penuh kerajaan, akan ditanggung oleh Kementerian Pelajaran mulai daripada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ekonomi negara telah memerlukan lonjakan kuantum untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. NEM, Program Transformasi Ekonomi dan Rancangan Malaysia ke-10 merupakan 3 daripada 4 tonggak utama agenda transformasi nasional yang dapat melonjakkan Malaysia mencapai visi 2020 dan di samping itu menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib telah meletakkan agenda yang berteraskan rakyat di landasan yang betul dalam usaha kita untuk menjana enjin pertubuhan negara dengan pertimbangan yang jelas ke arah pencapaian ekonomi yang lebih adil. Namun begitu, untuk mencapai matlamat ini, negara kita mestilah terlebih dahulu mengekalkan setidak-tidaknya 6% pertumbuhan ekonomi setahun dan menarik sekurang-kurangnya lebih daripada 100 bilion ringgit pelaburan luar dan domestik setahun agar liberalisasi yang kita sasarkan dalam berbagai sektor ekonomi dapat menarik minat para pelabur. Negara kita perlu merealisasikan lebih banyak sektor ekonomi dan menambah produktiviti, daya saing dan menjadi lebih inovatif dan kreatif.
Oleh itu, terdapatlah keperluan untuk kita mengkaji peruntukan 30% ekuiti Bumi Putra dalam sektor-sektor tertentu. Apa MCA syorkan ini bukanlah untuk mencadangkan agar kita merompak alih bagi tujuan memberikan kepada acung, atau merompak acung bagi diberikan kepada ahli. Objektif kita sangat jelas dan ikhlas, Yang Amat Berhormat, iaitu untuk memastikan transformasi kita dan ekonomi kita boleh dicapai. Mara cara menjalankan bisnes di Malaysia juga perlu turut dipermudahkan dan mesra pelanggan. Dunia hari ini telah berubah dan akan terus berubah. Masyarakat perniagaan menjadi lebih mendesak dan kerumitan dalam dunia perniagaan mencabar membuat polisi agar terus berubah mengikut peredaran dunia. Oleh yang demikian, MCA akan terus menyokong segala usaha untuk mengurangkan defisit bajet bagi mencerminkan yang rating utang kita tidak terjejas. Kita perlu memaksimumkan penggunaan sumber asli negara kita demi untuk mengurangkan kebocoran dan juga pembasiran di dalam sistem birokrasi kita. Malah kita wajar menggalakkan sistem tender terbuka diamalkan semaksimum yang mungkin bagi meminimumkan kos serta memperlihatkan ketulusan dalam sistem kita. Malah korupsi dan wang di bawah meja seringkali dikaitkan dengan sistem tertutup, tender tertutup. Tuan-tuan dan puan-puan, MCA mengakui negara kita kini bergantung kepada pekerja asing. Dan untuk mengatasi masalah ini, kerajaan harus memperkenalkan satu polisi yang lebih tegas dan jelas. Polisi yang tidak jelas dan konsisten tidak membantu semua pihak dalam hal ini. Dan kita tidak boleh menyelesaikan masalah ini dengan sewenang-wenangnya membukukan pengambilan tenaga pekerja. Kerajaan perlu menetapkan satu polisi yang jelas kepada keperluan pengambilan tenaga pekerja asing yang komprehensif mengikut keperluan setiap sektor. Sebagai langkah penyelesaian segera, MCA mencadangkan pekerja asing diberi pilihan permit kerja 5+3 tahun atau 5+5 tahun bergantung kepada keperluan sesuatu sektor itu. Kita juga harus memberi keizinan pihak majikan untuk menggantikan pekerja asing mereka yang telah tamat permit dengan jumlah gantian yang sama bagi memastikan operasi mereka tidak terjejas. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, MCA juga berpendapat di negara kita masih terdapat sejumlah besar pekerja tempatan yang memperolehi gaji bulanan kurang daripada 700 sebulan, iaitu di bawah paras kemiskinan yang telah ditetapkan pada kadar RM720 sebulan. Justru itu, kerajaan perlu untuk memutuskan akan keperluan untuk menetapkan satu angka tetap gaji minimum bagi sektor-sektor tertentu yang berpotensi untuk berkembang. Sudah tiba masanya kerajaan menunjuk sebuah majlis gaji kebangsaan dalam usaha untuk mengkaji secara serius pelaksanaan satu tangga gaji minimum untuk para pekerja Malaysia. Kita perlu menghapuskan teori yang mengatakan sebaik saja kita melaksanakan sistem gaji minimum, kita akan kehilangan daya persaingan. Sebaliknya, untuk jangka masa panjang, kita akan menghasilkan satu tenaga kerja yang memiliki skill yang lebih baik, lebih pengetahuan dan produktif.